Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Apa khabar semua? Diharapkan semuanya sihat-sihat. Ingat, kita belum menang lagi. Kes makin tinggi, jadi sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Baik, kepada calon SPM saya pasti yang mengambil subjek pendidikan Islam, anda sangat sukalah dengan ustaz ini sebab dia dah banyak beratus-ratus kali dah keluarkan di Didik TV ni. Saya pasti bila sebut saya pendidikan Islam dan bila saya sebut ada ustaz yang akan mengajar anda semua dah tahu dah siapa. Kalau bukan dia, siapa lagi? Jomlah kita tengok profil gurunya hari ini. Marilah. Baik, saya rasa anda pun dah kenal kan ustaz ini. Jadi kita tak perlu nak perkenalkan dia. Kita teruslah mulakan kelas kita pada hari ini. Tapi kita kena juga perkenalkan beliau. Siapa? Orang kata tidak asing lagi lah. Ustaz Amri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali keberapa dah ustaz dekat sini? Kali kelima. Kali kelima. Nampak dia tak nak bagi cat dekat orang lain. Ustaz Amri melawak lah kan. Ni saya nak tanya lah kan. Subjek pendidikan Islam. Mungkin sebelum ni bila saya bersama dengan ustaz, saya masih lagi di dalam orang kata apa KBSM kan? Ya, betul. Yang sebelum KKSM. ini. Tapi sekarang ni dia dah KSSM kan? Okay. Jadi macam mana tu ustaz? Saya dapat aduan ni katanya subjek pendidikan Islam ni senang sangat nak skor. Apa pandangan ustaz sendiri? Ya, sebenarnya pendidikan Islam ni senang nak skor. Dulu 2 kertas, sekarang dah 1 kertas. Lagi senang nak skor. Lagi senang nak skor. Betul. Kalau tak skor juga, Masya Allah, tak tahu nak cakap apa ustaz lah. Kita ada 70 untuk kertas 1 dan 30 untuk kertas 2. 70 markah tu banyak tu. Banyak sebenarnya. Tapi bila ustaz dah cakap daripada 2 kertas, menjadi 1 kertas, ini lagi memudahkan mereka lah. InsyaAllah. Baik. Tapi ustaz, sebelum kita mulakan kelas kita, saya nak minta ustaz kita pergi ke sini dulu. Macam biasa ustaz, boleh, kita melakukan protokol kesihatan di sini. Jadi ustaz, sini. Kalau anda dapat lihat di sini kita ada hand sanitizer. Sila gunakan terlebih dahulu Ustaz Amri. Okey, dan diikuti dengan saya pula. Alright. Okey, dan seperti biasa untuk memberikan keselesaan kepada cikgu, kita boleh buka kita punya pelitup muka, tetapi kami sentiasa mengekalkan jarak 1 meter ustaz dan juga letakkan di tempat yang selamat. Seperti saya ada ziplock, boleh letakkan dalam ziplock. Kalau tidak ada, kita boleh letakkan di dalam baju, tapi pastikan ianya selamat. Baik ustaz. Kita dah tahu dah kan pandangan ustaz sendiri mengenai subjek pendidikan Islam daripada 2 kertas menjadi 1 kertas, dan ianya semakin orang kata memudahkanlah pelajar-pelajar ini. Tapi kita nak tahu juga pandangan pelajar mengenai subjek pendidikan Islam ni. Ramai ni cakap kat saya, wah senang. Wah, sabar. Kita nak tengok dulu pandangan pelajar dan seterusnya kita akan berhenti rehat. Let's go. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Irfanul Iqbal bin Mokhtar. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing. Saya merupakan salah seorang calon SPM 2021. Saya berharap yang SPM tahun ni saya dapat jawab dengan baik dan tenang, dan begitu juga kepada calon-calon SPM di luar sana. Saya berminat dengan subjek pendidikan Islam ini kerana saya dapat dalami ilmu agama yang saya anuti sejak saya lahir lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nisrina Hidayah binti Abdul Razak dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing. Berdirinya saya di sini adalah untuk mengemukakan minat, harapan dan doa saya untuk subjek pendidikan Islam. Saya berminat untuk belajar subjek pendidikan Islam ini adalah kerana untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan saya tentang sejarah Islam pada masa dahulu, serta boleh dijadikan pedoman dan teladan untuk kita pada zaman kini. Harapan saya untuk kalian ialah kita perlulah sentiasa menumpukan perhatian di dalam kelas untuk dijadikan bekalan ketika kita menduduki peperiksaan
SPM 2021 nanti. Akhir kata saya, marilah kita bersama-sama berdoa agar kita berjaya memperoleh keputusan yang cemerlang dan berjaya di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adik Rahman daripada SMK Bandar Rincing. Minat saya terhadap pendidikan Islam adalah dari segi bidang sirah, bidang hadis serta bidang Al-Quran. Doa dan harapan saya berharap pendidikan Islam mampu menjadi sebuah subjek yang mempunyai skor tertinggi di kalangan pelajar yang menduduki SPM tahun 2021, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Alifah Aliza binti Samsul Baharin dari SMK Bandar Rincing. Saya berminat belajar pendidikan Islam kerana dapat menambah ilmu dan dapat mengetahui lebih lagi tentang Islam. Harapan saya, dengan belajar pendidikan Islam ini, kita dapat menanam sifat ingin tahu lebih banyak lagi tentang Islam. Doa saya kepada semua pelajar SPM 2021, semoga berjaya di dunia dan di akhirat. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, kita semua dah tahu dah kan subjek yang kita nak belajar. Guru yang akan mengajar kita, beliau memang power. Tapi saya pasti kita nak tahu siapa pula sekolah pilihan hari ini. Katanya daripada ini dia, SMK Bandar Rincing, Selangor. Jom kita tengok siapakah mereka ini. Assalamualaikum, apa khabar? Ahlan wa sahlan. Salam. Alhamdulillah. Baik, kita perkenalkan ini dia daripada SMK Bandar Rincing. Ni Dai Afzal kata namanya ya. Silakan. Cakap nama. Boleh ke Afzal? Okey. Perkenalkan diri awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Afzal Hussain bin Abdul Malik. Alhamdulillah, terima kasih kerana dapat bersama dengan kita. Okey, seterusnya Alifah. Assalamualaikum, nama saya Nur Alifah Aliza binti Samsul Baharin dari SMK Bandar Rincing. Okey, seterusnya. Ini dia. Ini dia yang akan menjadi bahan saya hari ini. Kita ada Nur Nisrina. Kenalkan diri awak. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Nur Nisrina Hidayah binti Abdul Razak dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing. Okey, saya tak tahu mana satu awak punya wallpaper, mana satu tudung awak sebab dia sama. One yang lebih kurang. Okey, bergurau kita Okey. Tanpa sengaja. Menjawab pula dia. Okey. Baik, seterusnya yang memakai baju putih itu siapakah? Nama saya Syamsul Aris bin Syaiful Azizi, juga wakil tingkatan 5 dari SMK Bandar Rincing. Okey, boleh belanja sikit awak punya wallpaper dinner awak macam mana? Putih sahaja. Tak ada. Okey, baik. Seterusnya, siapa namanya? Nama saya Irfanur Iqbal bin Mokhtar dan bersekolah di SMK Bandar Rincing. Ya, itu dia. Kenapa awak cakap macam ahli politik ya? Saya pun tak tahulah. Okey. Dan terakhir sekali, silakan. Siapa namanya? Nama saya Adik Fuad Safarullah bin Abdul Rahman, bersekolah di SMK Bandar Rincing juga. Masya Allah, hebat-hebat nama diorang ni Ustaz okey, baik. Semua dah bersedia ke untuk kita belajar bagi subjek pendidikan Islam? Alhamdulillah, sudah. Okey, mantap. Jadi Ustaz Amri dah bersedia? Dah bersedia, insyaAllah. Kita boleh nampak apabila kali kelima dan kali pertama yang buat Didik TV sangat-sangat berbeza ya. Jadi kita mulakan subjek kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Amri, mari. Pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akmal, sahabat saya. Sahabatlah. Dah 5 kali dah sahabat dah. Sahabat. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk tajuk pendidikan Islam. Seperti biasa bab 4 insya-Allah. Di bawah tajuk larangan rasuah, ayat Al-Quran, bidangnya ayat Al-Quran, membaca ayat Al-Quran dengan fasih, dengan betul dan kita fahami ayat tersebut. Hari ini tajuknya larangan rasuah. Lagi sekali Ustaz, bagi yang hujung tu tekankan. Larangan rasuah. Kalau nak sebut dalam bahasa Arabnya ar-rashi wal murtashi, rishwah. Okey.
Baik, hari ini kita ada Adib dan ini adalah anak-anak murid kita di SMK Bandar Rincing. Selamat datang ke Didik TV pada hari ini, insyaAllah. Masya Allah. Awak akan bacakan ayat-ayat yang memang berkaitan dengan tajuk ini. Ya, untuk makluman semua anak-anak yang ada di luar sana, murid-murid yang ada di luar sana, kita ada pendidikan Islam ni. Kita tahun pertama untuk KSSM ni dia dah jadi satu kertas. Betul. 70 markah untuk kertas 1 dan 30 markah untuk kertas 2. Jadi untuk topik hari ini kedua-duanya kena baca, kena hayati dan juga kena maklum dan tahu dia punya isi kandungan. Baik. Terutamanya baca ayat dengan betul tu dah masuk kertas 2 termasuk tajwid sekali. Okey. Baik. Dan topik kita ni biasanya kita akan perbincangannya dan perbahasan kita dalam tulisan Jawi lah. Sebab dah nama pendidikan Islam. Betul. Jawi lah. Ya. Jawi faham Jawi? Alhamdulillah. Jawi paling tinggi, huruf Jawi paling tinggi apa Akmal? Rasanya agak-agak lah. Yang paling tinggi Ustaz. Macam tadi kita dah bincang tadi sebelum kita nak mula, saya memilih huruf alif. Alif, ya. Bagus. Tepat sekali. Betul Ustaz? Salah. Nampak permainannya. Okey, yang paling tinggi ialah huruf waw. Ya. Waw tu tinggi sangat. Wow tinggi. Wow paling tinggi Ustaz. Dan paling jauhnya apa ya? Yang paling jauh. Jauh. Nun di sana. Jauh. Dua-duanya tak tepat lah, Akmal. Salah saya ni Ustaz. Larangan rasuah ini ya. Kita ada Adib dan kita ada Nisrina, kita ada Afzal. Semua ni akan membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan rasuah pada hari ini, insya-Allah. Ustaz, huruf apa yang paling kelakar Ustaz? Huruf gelak. Salah Ustaz. Huruf H. Ya, betul. Tambahan satu lagi. Ya, dapat juga. Dapat juga dia punya gaya. Ya, Ustaz. Ayat ni ayat yang untuk berkaitan dengan rasuah pada hari ini. Adib, Akmal, Haris yang ada kat depan saya ni. Kita ada Alifah, kita ada Nur Nisrina. Dia cadang nak bahasa Arab ni. Alhamdulillah. Dia cadang lah. Cadang. Tapi kita tengok dulu. Kita uji dulu macam mana bacaan. Belum lagi. Dia cadang. Okey. Kita uji dia dulu. Yang penting Ustaz, niat dah ada. Alhamdulillah. Dah dapat pahala ni Sina. Senyum dulu Sina. Betul. Ayat pertama kita akan baca dengan betul, lancar dan bertajwid. Baca dengan betul, lancar dan bertajwid. Kalau baca dengan betul, lancar dan bertajwid itu masuk kertas 2. Sebab kertas 2 akan disoal berdepan dengan guru nanti. Oh, itu kertas 2? Ya, betul, kertas 2. Oh, dia dah tak ada subjektif ke apa ya, Ustaz? Tak ada, kertas 1. Dia kertas 1. Oh, okey. Dia berada di kertas 1. Baik. Okey, yang ni ayatnya. Kita akan belajar pada ayat ni ialah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dengan dengar Ustaz baca dulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab di pertengahan ayat kita mulakan dengan a'udzubillah. Kalau permulaan ayat kita mula bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. Situ. Okay, lepas ni akan baca semua ni. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. Sini. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ wa antum ta'lamun. Ayat ni berkaitan dengan mengambil harta orang lain dengan cara tipu, dengan cara dosa, dengan cara yang salah. Jadi yang pertama sekali baca dengan betul dulu. Baik. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Amwalakum yang ni hukum dia ikhfa syafawi, dengung. Wala taqulu amwalakum bil batil, 2 harakat. Wa tudlu biha ila al hukam. Wa tudlu biha, dal ni qalqalah sughra, jadi bacanya berdetak sikit. Wa tudlu biha ila al hukam litakulu fariqan min amwa izhar syafawi, izhar halqi. Izhar halqi jadi bacanya dengan jelas dan nyata, jangan dengung min amwa jangan min amwalin nasi bil ism sa mati dan min juga mati sebab kita waqaf. Wa antum ta'lamun. Akmal,
rasa-rasa macam siapa ni rasa nak baca ni. Kalau saya nampak yang betul-betul dah bersedia daripada 10 tahun yang lepas. 10 tahun yang lepas saya nampak dah bersedia. Afzal. Afzal lah. Okey, Afzal. Okey, silakan Afzal. Pilihan Akmal. Silakan Afzal. Silakan. Okey, Afzal. Baik. Alright. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Alhamdulillah. Bacaannya sangat baik Afzal. Terima kasih banyak-banyak Afzal. Bacaannya baik, makhrajnya betul dan juga hukum tajwidnya betul. Alhamdulillah. Terutamanya pada dal qalqalah. Watu dulu. Tak boleh baca watu dulu. Watu dulu dah dipanggil qalqalah sughra. Terima kasih Afzal ya. Terima kasih Afzal. Terima kasih Afzal. Afzal, terima kasih Afzal. Afzal, terima kasih. Afzal, terima kasih Afzal. Afzal, terima kasih. Afzal, terima kasih tau. Okey, ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Okey. Wala taqulu amwalakum bainakum. Dan janganlah kamu makan janganlah kamu makan harta dalam kalangan kamu. Artinya jangan makan harta orang lain. Ambil dengan cara yang tidak betul, ambil cara dengan yang salah. Contohnya Ustaz, mungkin boleh bagi satu situasi. Situasi. Mungkin Ustaz boleh letakkan saya lah. Okey. Saya izinkan. Akmal ada harta banyak. Tanah. Berjiran dengan saya. Kemudian kita buat satu dokumen untuk Akmal tu memberikan harta pada saya dengan saya membayar kepada hakim, saksi untuk dapatkan harta tersebut. Sebab harta tu milik Akmal dan saya gunakan kuasa yang ada, saya gunakan penipuan untuk dokumen dan sebagainya. Saya ambil balik, ambil harta itu dengan cara yang tidak betul lah. Okey. Itu kalau saya berjiran dengan Ustaz lah. Dengan betul. Itu saya tidak akan berjiran dengan Ustaz Amri. Terima kasih Akmal. Sama Ustaz. Okey, baik. Lagi sikit ya. Wala taqulu amwalakum bainakum. Dan janganlah kamu makan harta atau mengambil harta orang lain antara kamu. Dengan cara yang tak betul. Dengan cara penipuan, dengan cara dosa, dengan cara bil batil. Bil batil maksudnya dengan jalan yang salah. Gunakan bayar hakim, bayar saksi, bayar semua, dapat harta tersebut. Masya-Allah. Baik, kita minta siapa nak baca ni agak-agaknya wala taqulu amwalakum bainakum ni. Sebab aku nak baca dengan betul ni sebab nak jawab soalan. Kita minta perempuan boleh pula ke Ustaz? Boleh, Nisrina boleh. Kita selang-seli lah Nisrina. 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 Tak boleh. Okey. Okey. Adib. Okey, boleh. Adib. Okey, silakan Adib. Siapa Adib ke Nisrina? Okey, kita bagi Adib. Okey, dia Adib. lelaki lah baca Quran kita bagi lelaki. Mana? Dia nak baca, kita bagi dia selepas ini Ustaz. Okey, kita bagi. Silakan Adib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Okey, terima kasih Adib. Terima kasih Adib. Terima kasih Adib. Kenapa Adib? Kenapa tersikit seorang-seorang tu Adib? Mungkin boleh kongsikan. Terima kasih Adib. Okey, wala ta'kulu amwalakum bainakum ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ni kena dengung, dua harakat dan bibir atas bibir bawah dekat-dekat nak bersentuh, tak bersentuh. Agak-agak kita boleh letak selai kertas. Contoh amwalakum bainakum, dua harakat. Itu panggil ikhfa syafawi. Jangan kamu makan harta orang lain dengan cara yang salah, bil batil. Baik, seterusnya. Wa tudlu biha ilal hukam. Wa tudlu da qalqalah surah. Wa tudlu biha
ilal hukam. Biha ilal hukam. Mad jaiz munfasil. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Dan waktu dulu dal ni qalqalah sughra. Waktu dulu biha ilal hukam. Dan jangan pula kamu memberikan rasuah. Ni. Rasuah kepada para hakim. Tadi saya sebut para hakim. Betul. Bagi hakim duit, bagi hakim rumah, bagi hakim harta untuk melepaskan diri bersalah ataupun untuk mendapatkan harta orang lain. Maknanya tak boleh lah tu. Larangan ayat. Ayat melarang. Allah melarang. Jadi, anak-anak yang ada kat depan ni, 6 orang, 1-6, dan ada kat luar sana, di luar sana, kena jaga akhlak, kena jaga perbuatan kita, jangan sampai Allah murka. Masya Allah. Ya, jangan sampai Allah murka. Ustaz, Wala tu dulu, jangan kamu jangan kamu bayar para hakim itu untuk mendapatkan harta orang lain ataupun untuk melepaskan diri daripada kesalahan. Ya. Ayat seterusnya. Yang ni kita minta bacalah seorang. Untuk kertas 2. Tadi tu Nisrina tadi. Tadi dia macam mengamuk tadi. Kenapa? Boleh baca ke? Boleh baca hari ni ke tak boleh? Boleh baca. Okey, baik. Nisrina, sila. Tu angguk ke dia giling Ustaz? Saya pun confused. Dia angguk ke dia giling? Dia angguk. Ini baik ni. Ha? Baik. Alhamdulillah. Okey, Nisrina. Silakan. Sila. Watudlu biha ilal hukam. Maksud dia? Maksudnya? Dan jangan pula kamu memberikan rasuah kepada para hakim. Hakim mana Nisrina? Lukman Hakim. Mungkin kawan dia. Kawan dia ada kot nama Hakim. Normal. Nama Hakim bukan Bukan. Nama boyfriend awak Hakim ke? Takut nama Hakim ke bukan Okey. Oh bukan. Okey. Okey lah, janganlah marah. Waktu dulu biha ilal hukam. Jangan kamu membayar ataupun memberi rasuah kepada para hakim. Waktu dulu dalam istilah bahasa Arab ni, dalu ni. Dia dalam falsafah Arab dulu. Dia perumpamaan Arab dulu. Dalu ni satu bekas. Satu bekas dia letak makanan. Okey. Dia letak makanan untuk menarik haiwan lain. Haiwan lain datang sini. Mari macam kita bagi ayam makan. Oh, okey. Ayam makan bunyi macam mana ayam? Ayam makan bunyi macam macam itulah. Ustaz ayamkan saya ya. Ayam macam itulah kan? Ya Ustaz. Lepas tu dia tarik sehingga dapat tangkap. Itu perumpamaan waktu dulu ni. Perumpamaan Arab lah. Nanti boleh buka tafsir lah insya-Allah. Okey. Tafsir ayat. Ilal hukam kepada para hakim. Terima kasih Nisrina bacaan yang sangat. Terima kasih Nisrina. Nanti kita salah hakim Okey, seterusnya Ustaz. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithm. Litakulu fariqam min idgham ma'al ghunnah. Ya wa mim nun. Ya wa mim nun. Hebat bijak Masya-Allah Ustaz. Apa ni Ustaz? Dia orang bila ghunnah. Ra dengan la. Lam. Lam. Okay. Saya tak nak tunjuk saya punya ni Ustaz. Yalah betul. Ya, kita tak payah da'i Aiman dah kat sini. Nanti boleh jadi da'i Akmal. Ya, boleh. Jangan riak je, kita jangan riak Ustaz. Akmal betul. Ya, betul Ustaz. Masya-Allah. Huruf Jawi jadi ada 3 je kan? Betul. Paling jauh, paling tinggi dan paling kelakar. Paling kelakar. Iya. Amwalin nasi bil ithm. Litakulu bukan litakulu, litakulu hamzah. Litakulu fariqam min amwa izhar halki. Izhar halki bacaan dia jelas dan nyata. Kalau soalan bagaimana atau cara bacaan izhar halki, bacaan dia jelas dan nyata. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithm. Yang ni siapa nak baca ni? Cepat. Cepat. Irfanul, Iqbal. Nampak angkat tangan tadi? Okey, silakan Iqbal. Okey, sila. Okey. Onkan mic. Alhamdulillah. Alright. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil izm. Okey. Iqbal,
Bacaan baik. Cuma Iqbal, amwalin nas ni kena dengung dengan qadar 2 harakat. Okay. Amwalin nasi bil ism. Sama juga kita baca qul a'udzu birabbin nas. 2 harakat. Bukan 2 rakaat Bukan 2 marhalah. 2 harakat. 2 marhalah tu apa dia? 2 marhalah perjalanan kita tu Ustaz. Mu'allaf. Mu'allaf pula apa? Dipanggil apa itu Ustaz? Alah, yang selalu pergi-pergi tu. Musafir. Mu'allaf tu rumah saya. Okey, terima kasih Iqbal. Ya. Iqbal. Okey. Okey, bacaan sangat baik. Dengung Iqbal. Litakulu fariqam, dengung fariqam min amwalin nasi bil itham. Dan akhir sekali, okey, erti dia dulu. Kerana hendak memakan, litakulu, kerana nak makan, fariqam min amwal. Ya, fariqam min amwali, harta manusia dengan cara yang salah, dengan jalan yang salah. Ya, dia niat nak makan yang salah. Ya. Nak makan rasuah, nak dapat suatu projek, bagi sikit, bawah meja, atas meja, dalam laci, dalam kasut, semua tu adalah haram. Dengan cara yang salah. Lagi sekali Ustaz, apa yang haram tadi? Rasuah. Rasuah haram. Nak bagi projek semua kan. Okey, kita nak berhenti rehat dulu. Nampak awkward je di situ. Ya, jadi kepada semua, jangan ke mana, selepas ini kita akan sambung balik bagi subjek pendidikan Islam dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Alhamdulillah, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik Ustaz, jadi saya rasa ini adalah subjek yang paling saya suka sekali. Jadi tanpa membuang masa, kita boleh sambung balik kita punya subjek ni Ustaz. Silakan. Okey, terima kasih kepada semua dan juga Akmal. Terima kasih semua. Yep. Jadi kita sambung tadi, litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsm. Terima kasih Iqbal kerana bacaan tadi. Dan kerana kita hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan cara yang salah. Cara yang salah, sedangkan kita tahu bahawa itu adalah salah. Wa antum ta'lamun. Kita tahu benda itu salah, tapi kita buat juga. Kita bayar tu, kita tahu benda itu salah, tapi kita tetap buat. Itu wa antum ta'lamun. Wa antum ta'lamun, mim mati bertemu dengan ta, hukum dia izhar. Wa antum ta'lamun, izhar. Izhar apa? Izhar apa? Adakah izhar syafawi? Izhar syafawi ataupun izhar halki? Nak tanya Siapa boleh jawab ni, cepat. Syafawi ke Halki? Syamsul nak jawab Ustaz. Syamsul nak jawab. Saya nampak ada Al-Quran kat belakang tu. Okey, Syamsul, 2 jawapan, pilih je A ataupun B. Izhar Halki ke Izhar Syafawi? Halki atau Syafawi? Izhar Halki. Izhar Halki. Masya Allah. Jawapan tak tepat, kurang tepat. Tapi tak apa, belajar tu. Tak apa. Dapat 2 pahala. Macam Ustaz, mungkin ala-ala kita sebut pasal izhar kan, Ustaz boleh terangkan sikit je perbezaan Syafawi dan beza juga, dia. Ya. Kalau izhar halki ni, nun mati bertemu dengan apa? Alif, ring, ha, kha, ain, ha. Au, he, kha, ahu. Kalau izhar syafawi, mim mati bertemu dengan selain ba dengan mim. Oh ya. Okey, selain dengan ba dengan mim, dia panggil izhar syafawi. Dia boleh beza nak jawab ketah 2 nanti ni, dia boleh beza. Okey, Irfano. Okey, baik. Sedangkan kamu mengetahui salahnya, kita pergi pada huraian seterusnya bergantung ataupun contoh soalan SPM yang sebenar ni. Soalan sebenar nanti hujung bulan, hujung tahun ataupun tahun depan nanti, soalan sebenar dia akan contoh soalan yang sebenar. Dia akan bagi ayat penuh tadi. Baik. Yang penuh tadi dia gariskan di bawah. Kita ambil satu contoh, litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsm. Berdasarkan ayat di atas, nyatakan maksud kalimah yang bergaris di bawahnya. Apa kalimahnya? Kalimah amwal, kalimah bil itsm. Okey, siapa nak jawab? Ada ni rasa ni nak jawab ni. Alifah. Alifah ke siapa tadi? Boleh Alifah? Alifah. Boleh. Boleh. Okey, silakan Alifah. Okey, silakan Alifah. Amwali. Amwali harta.
Bil'is dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah. Tepat sekali. Mantap. Mantap. Anak Alifah. siapa ni Ustaz? Anak rasa ayah dia lelaki rasa yang tak silap ni. Jo, ayah dia lelaki lah. Takkan ayah dia. Oh, iyalah. Mak perempuan rasa kata silap lah. Ya, Ustaz. Okey, terima kasih Alifah. Terima kasih, Jawapan yang Alifah. sangat baik, Alhamdulillah. Alifah. Okey, Ya. litakulu fariqam min amwalin nas. Kemudian jawablah. Ya, bil ism dengan cara yang salah. Amwal. Tulis amwal dulu. Amwal harta. Gitu. Senang je. Dapat 2/2. Macam tu saja Ustaz. Senang je. Ya Ini Allah. untuk bagi kertas kertas satu. Kertas satu. Oh, okey. Baik. Kertas satu. Baik, Afzal. Afzal, cuba baca lagi sekali, Afzal. Litakulu fariqam min amwalin nas. Okey. تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. Alhamdulillah, bacanya sangat baik. Terima kasih, Afzal. Alhamdulillah. Yang boleh wakil nanti, insyaAllah. Wakil lorong ke nanti dulu mula-mula kan? Ya, betul Wakil Ustaz. lorong, wakil taman, wakil negeri. Lepas tu, peringkat kebangsaan. We never know Ustaz. Kan? Ya. Okay. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Yep. Baik, seterusnya. Kita lihat larangan Allah dalam ayat. Ayat tadi keseluruhannya. Ini kita nak masuk jawapan untuk kertas satu. Ya, Adib. Kertas satu ni. Kertas satu semua ni. Okey. Larangan Allah dalam ayat. Allah Subhanahu Wa Taala melarang manusia mengambil harta orang lain. Dengan cara berikut. Ini cara yang salah ni. Yang salah. Okey. Dengan salah. Antaranya termasuklah. Ni cara yang salah. Termasuklah yang pertama, rasuah. Yang kedua, riba. Ya. Yang ketiga, judi. Yang keempat, mencuri. Yang kelima, merompak. Yang keenam, menipu. Ya. Dan yang terakhir, Salah guna kuasa. Ini yang saya nak Okey. bincangkan ni Ustaz. Salah guna kuasa ni Ustaz. Emosi pula tiba-tiba kan. Dah maaf Ustaz. Okey, tak apa. Masya Allah. Akmal, nak tanya satu boleh, Akmal? Silakan Ustaz. Apa maksud merompak? Merompak Ustaz? Kita merompak sesuatu yang bukan hak kita Ustaz. Ya. Jawapan, kalau dapat 3 markah penuh 2, dapat 1 je. Oh, ada apa yang saya tertinggal Ustaz? Yang tertinggalnya, mengambil hak orang lain dengan kekerasan. Kekerasan itu. Sebab dia beza dengan mencuri ni. Ya? Ya. Beza dengan mencuri. Ya, dia angguk tu. Ustaz, macam saya merompak hati Nur Nisrina lah. Contohnya macam tu. Betul. Merompak hatimu. Okey, faham? Faham kan di sini? Ya. Tengok senyum. Saya tak tahu dia dapat dengar ke atau dia macam whatever lah Abang Akmal. Yang cantik wallpaper dia tu. Wallpaper. Bagusnya sebab masa PKP nanti polis tak nampak. Bertukar dengan Masya Allah Ustaz. Ustaz ni kelakor juga Ustaz. Okay, kena faham betul-betul ni senang. Faham? Okey. Faham apa maksud riba, apa maksud judi, apa maksud mencuri, semua ni kena faham betul-betul. Yeah. Dan jika ada soalan nanti boleh jawab dengan baik. Okay? Apa maksud riba? Riba ialah faedah ataupun pertambahan pada suatu hutang ataupun pinjaman. Betul. Pinjam 1 juta, bayar 2 juta. Contohlah. Maknanya riba juta. Dia berbeza dengan penangguhan bayaran, itu lain. Yang itu perbahasan dia agak tinggi sikit lah. Okey. Yang kita nak bincang ialah rasuah yang ni hari ni, insyaAllah. Ya, rasuah. Apa maksud rasuah? Kita lihat soalan dulu. Yang tadi soalannya. Berdasarkan ayat, senaraikan 2 larangan Allah yang perlu dijauhi oleh manusia. Senaraikan. Apabila soalan senaraikan, boleh jawab hanya sepatah perkataan ataupun 2 patah perkataan yang boleh difahami. Awak jawab riba, dah dapat 1 markah. Mencuri, dapat 1 markah. Salah guna kuasa, 2 je lah. Jawab banyak tak apa. Setakat ni belum ada polis tangkap lagi lah. Jawab banyak, seorang bersalah kerana jawab banyak tak. Yang penting dia bagi lebih daripada 1 ataupun 2 sebenarnya. Kalau 2, jawab 4, 5, 6 pun boleh. Baik. Dalam peperiksaan sebenar nanti. Okey. Baik. Kata tugasnya senaraikan. Berbeza dengan kata tugas jelaskan.
Okey, kalau jelaskan mesti jawapan dia lengkap. Contoh, mencuri iaitu mengambil hak orang lain tanpa pengetahuan. Okey, apa ni maksud merompak, mengambil hak orang lain dengan secara kekerasan ataupun dengan paksa. Itu jelaskan. Baik. Okey, faham Okey, baik. Pengertian rasuah. Aris, baca Aris. Ya. Sila baca. Baca. Ya. Baca dalam Arab kalau boleh translate kan? Okey, pengertian rasuah Ustaz. Okey, pengertian rasuah. Sebarang pemberian atau suapan yang bertujuan memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Okey, lagi sekali ulang. Pengertian rasuah sebarang pemberian atau suapan yang bertujuan memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Okey, terima kasih. Riz. Jawapan yang sangat baik. Bacaan yang lancar. Baik. Ya. Ustaz. Baik. Ya. Ada bau tak Ustaz? Bau apa ya? Cuba Ustaz hidu betul-betul Ustaz. Ustaz ada bau tak? Bau. Saya macam ada bau rasuah lah Ustaz. Bau rasuah Saya macam nak pergi cari siapa yang bawa rasuah tu Ustaz. Sekejap boleh ke Ustaz? Boleh. Kita nak berhenti rehat siap. Macam kuat Ustaz bau dia. Ni mesti macam pelik. Siapa dia maksudkan ini? Alright, kita nak berhenti rehat selepas ini. Jangan ke mana. Kita akan sambung balik subjek pendidikan Islam dalam Road to Success SPM 2021. Ada bau tak? Ada. Didik TV KPM. Alhamdulillah masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Ustaz, yang saya bau tadi rupanya saya salah bau lah Ustaz. Ya. Rupanya saya ada bau ni tadi kambing golek Ustaz. Masya Allah. Siapa yang masak buat kambing golek ni? Raya 6. InsyaAllah. Okey Ustaz, kita boleh sambung balik kita punya pengertian rasuah kita Ustaz. Okey, terima kasih Akmal dan terima kasih kepada Aris tadi. Ya. Okey, pengertian rasuah. Nak cerita sikit. Tadi Aris dah baca. Untuk dapat 2 markah penuh ni, Aris kena jawab penuh sampai sini. Okey. Kalau Aris jawab sebarang pemberian atau suapan, baru dapat 1 markah. Okey. Yang bertujuan memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan, barulah dapat 2/2. Okey, ini markah penuh lah. Bagi ayat, ada bagi soalan yang berkaitan dengan terminologi. Pengertian ni memang kena gitu, kena lengkap. Okey, pengertian rasuah, pengertian ajaran sesat contoh. Apa maksud ajaran sesat? Ajaran yang didakwa benar sedangkan pada hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Maknanya dia panjang. Okey, jawab 1 dapat 1 markah ajalah. Okey, itu erti rasuah. Baik. Seterusnya, slide seterusnya iaitu apakah maksud rasuah? Ini soalan. Okey. Contoh soalan sebenarnya, apakah maksud rasuah? Mudah saya jawab. Hafal jadi suapan ataupun pemberian untuk memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Lengkap, cukup lengkap, dapat 2 markah. Kalau dia jawab memberi suapan kepada pihak tertentu untuk kepentingan diri sendiri macam tu, 1 atau 2 Ustaz? Yang tu dapat 2 juga sebab dia dah lengkap lah. Okey. Tapi lebih afdalnya, lebih ni yang jawapan makcik tadi lah memalsukan kebenaran dan juga membenarkan kepalsuan. Okey, cuba sekali lagi Akmal tadi jawapannya. Yang mana saya punya? Yang tadi. Memberi suapan kepada pihak tertentu bagi kepentingan diri sendiri. 1 markah. Itu 1 markah Ustaz. Okey. Dia lengkapnya sampai ke situ tadi. Okey, faham. Soalan yang berkaitan dengan pengertian. Okey, baik. Seterusnya. Spektrum ilmu ini kena baca juga dan kena hafal. Kalau boleh hafal. Sebab apa? Sebab yang ni boleh membantu awak untuk menjawab soalan kebat. Kebat tu apa? Kemahiran berfikir aras tinggi. Kemahiran berfikir aras tinggi. Yang ni kita boleh masukkan. Contoh-contoh ni yang macam tadi, huraian berkaitan dengan tadi. Okey, huraian berkaitan dengan rasuah tadi, memalsukan, membenarkan kepalsuan. Yang tadi apa tadi? Memalsukan kebenaran, contohnya memberikan rasuah kepada seseorang agar menyimpan rahsia supaya kebenaran tidak dibongkar. Buat jahat, buat dosa, bayar supaya tidak dibongkarkan dia punya kesalahan itu. Itu maksud dia. Itu spektrum ilmu yang ada dalam buku teks. Maknanya dalam buku teks itu semua kena baca. Yang ni pun kita boleh petik untuk dijadikan soalan. Dalam spektrum ilmu tu. Dulu dipanggil info dulu. Boleh Dip? Okey, Dip.
Minta adik baca ni. Okey, spektrum ilmu membenarkan kepalsuan. Spektrum ilmu. Okey. Membenarkan kepalsuan, contohnya memberikan rasuah untuk meloloskan apa tu? Tender. Meloloskan tender. Menutup peluang orang lain yang lebih layak. Okey. Baik. Okey, terima kasih. Okey, tender. Baik, yang tadi memalsukan kebenaran, ini membenarkan kepalsuan, memberi rasuah, bayar supaya dia dapat tender. Projek membuat jambatan gantung dekat Timor Leste contoh. Contohlah kan. Bayar sikit dapat projek tu. Bayar dengan orang yang menguruskan dapat projek tu, maka itu dipanggil rasuah. Ataupun rasuah di bawah penerangan berkaitan dengan membenarkan kepalsuan. Yang tadi memalsukan kebenaran. Itu saya selalu dengar lah Ustaz dekat TV semua kan. Cerita-cerita tengok drama. Oh, cerita-cerita banyak kan? Drama. Jadi kita ambil ibrah, ambil intibar daripada semua tu. Betul. Supaya kita tidak terlibat samalah. Terutama yang ada dalam ni, dan sebab dalam ni suatu masa dia akan kerja nanti, dia akan berada dalam bidang sektor pekerjaan. Jadi berhati-hati dengan gejala-gejala ini. Dan hukum rasuah ni adalah Ustaz, ianya adalah la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. La'ana maksudnya laknat. Allah Rasulullah melaknat orang yang ar-rashi, orang yang memberi rasuah, al-murtashi, orang yang menerima rasuah. Afzal. Ya Ustaz. Saya wakil kat Afzal. Okey Afzal, cuba baca Afzal. Ni kita nak melatih untuk jawi. Baik. Okey, silakan Afzal. Okey, 4 bentuk kesalahan rasuah. Yang pertama. Yang pertama. Atau menerima rasuah. Yang kedua, menawarkan atau memberikan rasuah. Yang ketiga, mengemukakan tuntutan palsu. Yang keempat, menyalahgunakan kedudukan atau jawatan untuk kepentingan tertentu. Tepat sekali Afzal. Bacaannya memang itu sebab kita kena selalu buka buku teks tu. Jangan walaupun kita ada buku rujukan lain, tapi buku teks kena utamakan. Betul. Panduan. 4 bentuk kesalahan rasuah. Yang pertama, meminta atau menerima rasuah. Meminta rasuah. Nak projek, bagi duit. Nak projek itu, nak tender itu, bagi duit. Minta ataupun menerima rasuah. Yang kedua, menawarkan atau memberikan rasuah, ar-rashi wal murtashi. Dan yang ketiga, mengemukakan tuntutan palsu. Kerja nanti awak jalan sana jalan sini dalam bidang kerja, tapi tuntutan sepatutnya tuntutan awak 30 km tuntut sampai 500 km. Itu dipanggil tuntutan palsu. Haram. Apabila makan haram, duit itu adalah duit haram, dan Allah Maha asyahid. Asyahid ni maha menyaksikan. Orang lain tak nampak, tapi Allah nampak, menyaksikan kesalahan-kesalahan itu. Okey, dan yang keempat, menyalahgunakan kedudukan tanpa jawatan. Nanti awak akan ada jawatan di kementerian ataupun jawatan di mana-mana lah. Sama ada ketua kelas pun ada ni, ketua kelas. Yang mana satu ketua kelas Ustaz? Saya nak tengok muka ketua kelas macam mana Ustaz? Ada ketua kelas, tak ada. Ini pengawas. Ini pengawas Haris. Pengawas mana? Pengawas Haris. Haris pengawas. Alhamdulillah. Encem Haris hari ni. Senyum dia pun menawan kan. Nisrina pun pengawas juga. Nisrina. Nisrina pengawas kan? Ya. Nisrina. Cantik. Cantik. Saya nampak dia hanya melayankan saja. Ya. Cantik wallpaper Nisrina. Masya Allah. Baik, seorang pelajar yang baik, dan dia selalu bantu kita lah. Alhamdulillah. Risna ambil kehadiran, dia akan ambil kehadiran. Terima kasih Risna. Terima kasih Risna. Terima kasih. Sama. Doa mudah-mudahan Allah luaskan rezeki yang halal
dan panjang umur dalam taat. Yap, dan saya rasa doa itu hanya bukan khusus untuk Nisrina, untuk semua kawan-kawan kita yang ni. Ada, yang ada amin, 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 ya Rabbal Alamin. Yang mana tahu tiba-tiba Adib Rahman jadi pelakon. Kita tak tahu. Silakan. Baik. Dah selesai. 1, 2, 3, 4 ini adalah bentuk kesalahan. Soalan dia apa? Soalan dia jelaskan, terangkan 2 bentuk kesalahan. Kalau jelaskan, jelaskan, jawapan dia pendek. Jawapan pendek. Dan kalau terangkan mesti jawapan panjang. Okey, panjang mesti ada huraian. Okey, ada huraian dan juga ada kata tugas. Baik. Okey. Baik, seterusnya kita lihat kata tugas tadi, meminta, ya, jelaskan, meminta atau menerima rasuah supaya. Yang ini soalan terangkan. Baik. Mesti ada supaya dilepaskan hukuman. Menyalahgunakan kedudukan untuk kepentingan diri. Okey, beza soalan jelaskan dengan terangkan. Baik, kesan rasuah. Apa kesan dia? Yang pertama, la'ana Rasulullah. Rasul melaknat pemberi dan penerima rasuah. Masya-Allah. Yang kedua, menjadikan individu hilang harga diri. Ya, menerima rasuah ni, masyarakat akan memandang serong padanya. Kalau tertangkap, kalau dihukum lagilah. Melumpuhkan ekonomi. Dan yang keempatnya, meningkatkan kes jenayah dalam masyarakat. Itu kesan dia. Ya? Baik, seterusnya. Spektrum ilmu, yang ni kalau boleh hafal. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Ini baik untuk awak jawab dalam kebat nanti. Kemahiran berfikir aras tinggi. Sebagai satu tambahan ataupun contoh. Ya. Sebagai contoh untuk jawapan kebat. Okey. Baik. Dan yang terakhir. Yang terakhir, pengajaran ayat. Okey, pengajaran ayat, mulakan jawapan dengan kita hendaklah. Ini keyword Ustaz kata kunci dia. Kata kunci, okey. Okey, kata kunci dia, dan diikuti dengan suka, supaya, kerana, untuk, agar. Dan diakhiri dengan huraian ringkas. Contoh. Okey, contoh. Kita hendaklah. Ini kata kunci dia, kita hendaklah mencari rezeki yang halal, isi. Okey, isi, agar, suka tadi, supaya, untuk, kerana, agar tidak menyalahi syariat Islam. Ini huraian ringkas. Jadi baru dapat 2/2. 2/2. Okey. Baik. Kalau 2 isi, maknanya 4/4 lah. Okay, biasanya jawapan ataupun markah dia ada 4. Okay, 2 isi, dia akan 4/4. Okay, kita hendaklah, kata hubung dan juga huraian. Okey. Baik. Pengajaran yang kedua. Okey, minta Alifah bacakan. Silakan Alifah. Alifah. Kita hendaklah menjauhkan diri daripada memberikan rasuah supaya kita tidak menzalimi diri dan masyarakat. Okey, terima kasih Alifah. Alhamdulillah. Kerana sangat baik. Okey, seterusnya. Yang ke pengajaran ayat yang ketiga, minta Nisrina. Lama tak dengar suara Nisrina kan? Lama tak dengar Nisrina. Semanalah suara dia sekarang? Kita hendaklah mengelakkan diri daripada melakukan sumpah palsu untuk mendapatkan kepentingan tertentu. Bagus Nisrina. Kita hendaklah mulakan ni, dan kita ada suka tadi supaya, untuk, kerana, agar, dan isi dia panggil huraian ringkas. Yang ni. Huraian ringkas. Okey, dan untuk pengajaran ayat dah selesai tadi, dan cara jawapan pengajaran ayat begitulah. Okey. Baik. Kita nak simpulkan Kita nak simpulkan, dan di sini ada beberapa perkataan yang perlu dihayati oleh murid-murid semua, dan juga soalan-soalan ini perlu diperhalusi untuk peperiksaan yang akan datang, peperiksaan yang sebenar nanti, dan juga peperiksaan apa-apalah. Dan yang penting utama sekali, ilmu itu kena budayakan. Betul. Membaca Al-Quran, budayakan baca Al-Quran, dan budayakan menuntut ilmu di mana-mana sahaja. Ya? Okey. Anak-anak semua Yep. termasuk di luar sana, bacalah ayat-ayat kefahaman ini, dan hayati ayat-ayat tersebut, tadaburlah ayat-ayat ini, supaya
jawapan kita untuk peperiksaan yang sebenar nanti dapat jawapan yang terbaik dan sempurna. Dan juga yang paling penting, hayatilah bacaan Al-Quran itu untuk ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Paling utama. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustaz dan juga saya ingin doakan kepada adik-adik kita daripada SMK Bandar Rincing Selangor dan juga adik-adik di rumah untuk orang kata jauhilah daripada rasuah ini dan juga sewaktu tibanya hari peperiksaan SPM nanti semuanya dah mendapat ketenangan untuk menjawab dan sekaligus mendapat keputusan yang cemerlang. Amin. Amin amin rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz sama-sama. Amri dan juga kawan-kawan kita daripada SMK Bandar Rincing yang dapat bersama dengan kita. Ingat apa yang Ustaz seringkali sebutkan kepada kita semua, jauhi rasuah maupun kita menerima ataupun yang memberi Ustaz. Baik, kita jumpa lagi. Kalau ada salah dan silap saya mohon maaf. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu bapa calon SPM 2021 mendoakan agar calon-calon SPM 2021 dapat menjawab dengan tenang, diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga berjaya dengan cemerlang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya mendoakan anak saya dan juga rakan-rakan seperjuangannya untuk berjaya dunia dan akhirat, khususnya untuk pelajaran pendidikan Islam. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih.